Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all of you. Kita sambung pelajaran kita berkaitan dengan domain eukarya untuk kingdom yang ketiga, iaitu kingdom fungi. Pada pelajaran yang lepas kamu dah belajar tentang kingdom fungi dan kamu faham beberapa ciri-ciri kingdom fungi, terutamanya how they feed secara heterotroph, dan yang kedua kamu juga dah belajar tentang body form dia, iaitu dia are filamentous multicellular organism. Kamu kenal bahawa filament dia dipanggil sebagai hyphae dan interconnected interwoven hyphae dipanggil mycelium. Ada dua jenis hyphae, septate hyphae dan juga sunocytic hyphae. Baik, sekarang kita fokus classification of fungi. There are variety of fungi yang wujud. Jadi saintis fikir bagaimana untuk classify pelbagai fungi yang ada. Saintis classify fungi berdasarkan spore bearing structure, based on their spore bearing structure, tempat di mana spore ini dihasilkan. Untuk kenal spore dia dengan baik, fungi is the organism yang akan reproduce secara sporulation, iaitu dia akan reproduce secara sporulation, menghasilkan spore. Fungi produce spore through sexual or asexual life cycle. Sama ada fungi itu jalankan sexual reproduction, dia juga akan hasilkan spore. Ataupun fungi juga jalankan asexual reproduction, dia juga menghasilkan spore. So, untuk kedua-dua method itu, walaupun sexual, walaupun asexual, both of the method of reproduction, fungi produce spore. So, kita akan lihat bagaimana production of the spore based on the sexual reproduction. How does the production of spore based on the asexual reproduction? Bagi sexual reproduction, they are involved two process. The first one, they involve plasmogamy, iaitu union of the cytoplasm. Kemudian karyogamy, iaitu union, fusion of the nucleus. Apabila berlakunya plasmogamy dan juga karyogamy, maka wujudlah formation of the sexual spore. Bagaimana sexual spore itu dihasilkan? Berdasarkan proses penghasilan sexual spore, the fungus akan dibahagikan kepada tiga jenis. Fungi will be divided into three types. The first type of fungus, apabila hyphae A bertemu dengan hyphae B, dia akan menghasilkan satu structure yang kita panggil zygosporangium. Daripada zygosporangium ini, dia akan generate spore bearing structure. Daripada spore bearing structure itu, dia wujudkan satu spore, dinamakan spore itu zygospore. So, zygospore ini adalah sexual spore. Dan apabila proses penghasilan sexual spore yang dinamakan sebagai zygospore melalui zygosporangium, phylum dia dinamakan sebagai Zygomycota. Example untuk Zygomycota adalah Rhizopus. Rhizopus ni adalah bread mold, kulat roti. Namun begitu, kita juga faham bahawa Zygomycota boleh juga membiak secara asexual reproduction. Apabila Zygomycota ini membiak secara asexual reproduction, dia akan menghasilkan asexual spore. Asexual spore dia adalah Biconidia or Sporangia that contain spore. Ini adalah gambar bagaimana kitaran yang berlaku kepada Zygomycota. Apabila mating strain negatif bertemu dengan mating type of the positive, akan berlakunya proses yang dinamakan sebagai fusion of the cytoplasm. Fusion of cytoplasm dinamakan sebagai plasmogamy. Daripada plasmogamy itu, maka berlakulah fusion of the nucleus dinamakan sebagai karyogamy. Karyogamy berlaku dalam satu kantung dinamakan zygosporangium. Zygosporangium ni adalah spore bearing structure. Kalau soalan tanya kamu, apakah spore bearing structure dia? Zygosporangium. Daripada zygosporangium ni wujudlah sporangium dan dia akan menghasilkan spore. Agak-agak kamu, apakah nama spore ni? Spore ni kita panggil zygospore. Namun begitu, kita juga tahu dia boleh membiak secara asexual reproduction melalui sporangia, di mana dia akan menghasilkan spore. Okay, Conidia or sporangia containing spore. Phylum yang kedua adalah Ascomycota. Ascospore bukan.
Phylum ni adalah Ascomycota. Contohnya adalah Penicillium species. Jaga cara penulisan ya, P huruf besar, double L, underline, SP titik. Phylum Ascomycota ini juga boleh menghasilkan spor secara sexual reproduction apabila strain A bertemu dengan strain B dan dia akan menghasilkan spore bearing structure. Kalau tadi spore bearing structure adalah zygosporangium, ini spore bearing structure adalah ascus. Dalam ascus ada banyak spore dan spore yang dilepaskan ini adalah ascospore. Ascospore adalah sexual spore untuk Ascomycota. Ini adalah gambar rajah bagaimana dia berlaku. Sekali lagi kamu nampak ya, mating type positif bertemu dengan mating type negatif, berlakunya proses plasmogami dan dalam ni ada ascus. Daripada ascus ini ada banyak spore. Spore tu akan membesar dan akan membesar dan akan membesar dan dia akan pecah. Nama sporenya adalah ascospore. Spore ini ascus, kantung ni ascus, dalam ni ascospore. Dia juga boleh membiak secara asexual reproduction dengan penghasilan conidiopore. Daripada conidiopore ni dia akan keluar menghasilkan butiran-butiran kecil yang dipanggil sebagai conidia. So dia akan melakukan asexual reproduction dengan penghasilan conidia tanpa kantung sporangia. Yang ketiga adalah melibatkan fusion antara strain A dengan strain B dan menghasilkan kantung. Kantung ini namanya basidium. Ini adalah spore bearing structure. Daripada basidium terhasillah spore basidiospore. Nama phylum ni adalah Basidiomycota. Example dia Agaricus species, kulat butang ya. Dia juga boleh menjalankan asexual reproduction by formation of spore tapi jarang-jarang berlaku. Mari kita tengok bagaimana bentuk dia. Nampak tak? Kalau nampak kulatnya macam ni, Basidiomycota. Dia akan hasilkan basidia ataupun basidium. Dalam ni ada banyak spore. Spore dia semakin membesar. Spore dia semakin membesar. Spore ni dipanggil sebagai basidium. Okay. Jarang nampak dia jalankan asexual reproduction. Baik. Secara kesimpulan dia, mari kita tengok satu persatu dengan baik ya. Kalau nampak bentuk kulatnya macam ini ya. Kulatnya macam ini. Kulatnya macam ini. Kita panggil phylum apa? Phylum Zygomycota. Boleh tak dia membiak secara sexual reproduction? Boleh. Iaitu dengan penghasilan apa? Penghasilan struktur yang kita panggil sebagai zygosporangium. Zygosporangium ni akan dalamnya akan menghasilkan sexual spore. Apakah nama sexual spore tu? Sexual spore dia adalah zygospore. Okey. Zygospore. Boleh tak dia membiak secara asexual? Boleh. Dan ini juga melibatkan penghasilan spore melalui sporangia. Okey, baik. Ini adalah Ascomycota. Contoh Ascomycota Penicillium. Nampak gambar macam ni, gambarnya adalah Penicillium. Okey, dia jalankan sexual reproduction, hasilkan sexual spore bearing structure, boleh tak? Boleh. Apakah nama sexual spore bearing structure dia? Namanya adalah ascus. Dalam ascus ada tak spore? Ada. Sexual sporenya adalah ascospore. Boleh tak dia hasilkan asexual spore? Boleh. Apa namanya? Conidia. Ini adalah satu lagi phylum. Phylum Basidiomycota. Kalau nampak kulatnya macam ini Basidiomycota. Boleh tak dia buat sexual reproduction? Boleh. Apakah nama spore bearing structure dia? Namanya adalah Basidia. Ni Basidia ya. Nampak tak label Basidia? Dalam Basidia ada spore tak? Apa nama spore tu? Basidium. Okey. Dan dia boleh tak buat asexual reproduction? Boleh, tapi jarang. Jadi tak ditunjukkan di sini. So itu saja yang saya nak kamu tahu melalui classification of fungi. Classification of fungi ada 3 jenis.
Phylum Zygomycota, Phylum Ascomycota, Phylum Basidiomycota. Tolong ingat semua contoh-contoh dia. Kemudian kamu juga akan belajar satu lagi benda penting, iaitu importance of fungi. Yang pertama, kepentingan fungi adalah untuk decomposer. Masih ingat apa saya sebut tadi? Breakdown dead organic matter. Jadi kulit-kulit kayu yang jatuh ke atas tanah biasanya akan nampak ada cendawan yang tumbuh kat kulit tu. Yang cendawan tu akan uraikan kulit-kulit kayu tu sehinggalah dia terurai. Yang kedua, simbion. Simbion ni adalah hubungan antara dua organism secara simbiosis, ya. Yang ketiga, pathogen. Ada juga fungi yang bertindak sebagai pathogen yang boleh menyebabkan berlakunya jangkitan kulit. Yang keempat adalah commercial importance of food production. Penting perkataan ni, ya. Food production. Ada fungi yang akan digunakan untuk menghasilkan makanan. Dan makanan tu adalah fermented food. Okay, cara pemakaian biasanya melibatkan roti, cheese, yogurt. Okay. Yang terakhir, pharmaceutical, menghasilkan ubat-ubatan melalui fungus yang dinamakan sebagai penicillium. Dia akan menghasilkan ubat namanya penicillin. So, ini nama ubat, ya, penicillin ni, ubat antibiotik. So, itu sahaja. So, that's all on our lesson untuk chapter ini. Dan kita akan sambung dengan kingdom Plantae pada kelas akan datang. Bye.